Baik, insyaAllah. Seperti mana yang dijanjikan, seperti mana yang kita iklankan kemarin dalam Facebook Ikram Kubang Pasu, dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Jawatankuasa Tarbiyah, Jawatankuasa Tarbiyah yang merancang dan juga sudi untuk memberi kebenaran untuk saya bawa satu tazkirah berkenaan tentang satu kitab. Satu kitab ada 35 adab-adab pilihan dalam agama Islam. Kitab ini telah dikarang oleh almarhum Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Sebelum kita meneruskan, suka untuk saya kongsikan kepada semua pendengar-pendengar, terlebih dahulu juga saya nak minta untuk semua pakat-pakat share. Mudah-mudahan adab-adab pilihan dalam agama Islam yang dititik beratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dapat diamalkan oleh semua masyarakat kita, khususnya generasi-generasi kita dan juga akan datang. Sebelum kita teruskan, kitab yang agak ringkas ni telah diterjemah oleh Ustaz Ilyas bin Haji Ismail, salah seorang ustaz yang mengajar di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Dan kitab ni, kalau kata kitab ni kitab asal yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun diterbitkan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat berkenaan tentang adab, 35 adab pilihan. Untuk makluman, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia meninggal, kita ambil sikit sebanyaklah berkenaan tentang perihal ataupun ta'rif ataupun pengenalan berkaitan tentang Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah meninggal pada umur 80 tahun. Dia salah seorang daripada tokoh hadis. Tokoh hadis yang meninggal pada 1997. Tahun 1997, dan dia meninggal di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi, dan dia terkenal tentang perihal dia berkaitan dengan pakar hadis. Begitu juga dengan faqih dan alim. Dan guru dia antaranya Syekh Mustafa Az-Zarqa. Syekh Mustafa Az-Zarqa antara guru yang terkenal yang mengajar Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah juga dia mempunyai banyak kitab. Banyak kitab, antaranya kitab-kitab yang terkenal iaitulah cerita tentang Safahat min Sabril Ulama, menceritakan tentang kesabaran para ulama dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan misi ajaran kepada masyarakat. Seterusnya, kitab yang agak famous juga, Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang dikategorikan sebagai ulama yang bujang. Dalam sejarah hidup mereka, mereka tak pernah menikah, dan dihimpunkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab dia Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang bujang. Seterusnya juga, antara kitab yang terkenal lagi iaitulah Ar-Rasulul Muallim, Rasul sebagai seorang guru. Ini kitab yang famous juga, yang banyak dibawa oleh para pendakwah, yang menceritakan tentang Rasul sebagai seorang guru. Dan hari ini insya-Allah kita nak ambil sikit berkaitan tentang mukaddimah. Sebelum kita mulakan, suka untuk saya kongsikan dengan semua berkaitan tentang ulama ataupun yang penterjemah. Penterjemah Ustaz Ilyas bin Ismail, dia ada menceritakan tentang Islam adalah agama yang sempurna, mengajak umatnya bersikap teratur dan juga tertib dalam segenap perkara. Daripada perkara-perkara kecil seumpamanya sehinggalah urusan-urusan yang besar. Urusan kecil tersebut seperti mana keluar tandas, masuk tandas, dan urusan-urusan besar
seperti mana pentadbiran kerajaan, daripada urusan kelahiran sehinggalah urusan seseorang itu meninggal dunia. Bermula daripada anak-anak kita ataupun baby dalam kandungan, Islam dah ajak dah cara dia. Bukan setakat tu, cara memilih pasangan suami isteri, rumah tangga juga Islam mengajarkan adab-adab terpilih untuk memilih bagaimana nak mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Bukan setakat tu juga, waktu mana kelahiran, Islam ajak macam mana kita nak sambut kelahiran, macam mana Islam nak ajak cara macam nak menamakan, adab-adab nak menamakan seorang anak, dan adab macam mana dia nak mengiklankan kata dia dapat anak. Dia ada juga adab dia. Dengan adanya tahnik, dengan adanya kenduri aqiqah. Zaman dulu dia tak macam kita. Kita boleh habaq melalui WhatsApp, kata kita dah dapat anak dan sebagainya. Zaman dulu, jadi cara nak mengiklankan paling pantas, iaitulah dengan buat kenduri kesyukuran aqiqah. Waktu tu orang boleh tahu, kata kita dah dapat seorang anak. Ataupun Tok Wan dah dapat cucu baru. Jadi hak ni antara sikit sebanyak lah berkaitan tentang mukadimah yang ditulis oleh Ustaz Ilyas bin Ismail. Baik, secara ringkas lagi, saya nak baca sikit pendahuluan. Pendahuluan yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullahu ta'ala. Apa yang disebut? Selepas mana dia mengucapkan tahmid, selepas mana dia mengucapkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kaum keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut. Dan di situ juga Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah mendoakan, Allahumma rzuqna ittiba'ahum fil qawli wal amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkanlah kami untuk mencontohi mereka pada perkataan dan perbuatan. Wa amitna ala sunnatihim. Ya Allah, matikanlah kami di atas jalan-jalan mereka. Wa hubbihim 'inda intiha'il ajal. Dan berilah kami mencintai mereka sewaktu kami menghembuskan nafas yang terakhir. Okey, baik. Daripada yang apa yang kita ambil dari segi mukadimah ni, disebutkan lagi, ini adalah satu risalah kecil yang kami namakan Min Adabil Islam, adab-adab pilihan dalam agama Islam. Dan di dalamnya saya menghimpunkan adab-adab terpilih. Adab sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab muktabar yang lain, banyak adab-adab yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Doktor ataupun Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullahu ta'ala, dia menghimpunkan adab-adab pilihan dalam agama Islam yang dia nampak pada masa tu sesuai untuk dia bukukan, untuk dia nasihat kepada masyarakat. Ada 35 adab yang dibukukan dalam kitab ni, yang saya dapati ada kawan-kawan dan mereka yang saya kasihi, sama ada kawan, sama ada lelaki maupun perempuan, sering melupainya atau tersalah dalam memahaminya. Cerita di sini ada di mata Dr. Abdul Fattah Abu Ghudah, yang dia ceritakan bahawa depan mata dia nampak ada beberapa kekurangan ataupun adab-adab yang mula dipinggirkan oleh lelaki dan perempuan pada zaman tu. Dan waktu itulah dia membukukan satu kitab, risalah kecil, Min Adabil Islam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk pada adab yang pertama. Adab yang pertama yang dipilih oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dalam bukunya Min Adabil Islam, iaitulah adab membuka dan menutup pintu. Adab buka dan menutup pintu dah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang disebutkan oleh penterjemah. Adab ni diceritakan oleh Nabi SAW sekecil-kecil adab sehingga sebesar-besar adab diajar oleh Nabi SAW. Jadi adab pilihan yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah mula-mula sekali bermula dalam lingkungan rumah dulu. Dia tak ambil lagi di masjid, dia tak ambil lagi di tempat kita bekerja dan sebagainya. Tapi
Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah memulakan pusat tarbiyah nombor 1 dalam agama Islam ni, iaitulah bermula daripada rumah. Daripada rumah ni Syekh Abdul Fattah membuka ataupun satu lembaran kitabnya, iaitu bermula dengan adab membuka dan menutup pintu. Baik. Jadi kita baca dulu. Apabila kamu memasuki rumah kamu ataupun keluar daripadanya, maka janganlah kamu menolak daun pintu dengan tolakan yang ganas. Ni banyak berlaku lah. Bukan setakat zaman Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah saja. Sampai ke hari ini juga ada segelintir daripada anak-anak kita, bahkan ibu ayah sendiri, menunjukkan satu akhlak ataupun menunjukkan satu tabiat yang tak patut dicontohi oleh anak-anak. Jadi di sini antara yang disebutkan, jangan kamu menolak daun pintu kita lah, dengan tolakan yang ganas, dan jangan pula membiarkan pintu itu tertutup sendiri. Dahlah kita tolak kuat, dan jangan biar pintu tu tertutup sendiri dengan keadaan bunyi bising, dengan keadaan bunyi kuat, kerana ini bertentangan dengan kelembutan agama Islam itu sendiri yang kamu berbangga sebagai penganutnya. Ya, kita berbangga dalam agama Islam ni ada satu ajaran yang sempurna. Tiba-tiba kita bertentangan dengan adab yang diajar oleh agama Islam. Sebaliknya, hendaklah kamu tutup menggunakan tangan kamu dengan menolak lembut pintu berkenaan. Jadi sebenarnya Islam dah ajak ke semua. Ada satu hadis yang ditulis ataupun yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, hadis pilihan dia. Kamu pernah mendengar, satu hari Sayyidatina Aisyah pernah meriwayatkan dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya, maksud dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya kelembutan itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan kelembutan itu akan menghiaskannya. Hari ni, kalaulah hari ni tak kira orang tu berkulit putih, orang tu berkulit hitam dan sebagainya, tapi kalaulah ada kelembutan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, orang akan tertarik. Jadi illa zanahu, kecuali akhlak ni akan menghiasi peribadi seseorang tu. Kawan tu akan terkenal disebabkan akhlak yang ditunjukkan oleh dia. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidak akan dicabut kelembutan daripada sesuatu melainkan perkara itu akan cacat. Dan di sini Islam, Nabi SAW menceritakan, sesungguhnya kalaulah walaupun orang tu dia handsome teramana, cantik teramana, segak teramana, tapi kalau kata kelembutan tu dibuang dalam peribadi dia, dalam hati dia tak ada sifat lembut, dengan kawan-kawan dia cakap kasar, dengan mak ayah pun dia tengking ikut dan, kemudian dengan bos dia pun dia kata ikut dan ikut belakang, kemudian dengan jiran-jiran dia pun ada benda yang tak kena, dia melenting dan sebagainya. Jadi kalaulah sifat kelembutan tak ada pada diri seseorang, maka hilanglah yang dikatakan kemuliaan seseorang. Baik sahabat-sahabat, ikhwah-ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dekat sini, ni untuk adab yang pertama ni dia habis dekat situ, tapi saya cuba nak syarahkan sikit. Sebenarnya yang dikatakan pintu, yang dikatakan adab membuka pintu ni, sebenarnya dia tufidul umum lah. Dia menunjukkan pada umum. Tak kira apa segala pintu pun, Islam dah ajak waktu mana nak buka, waktu mana nak tutup, jangan kita tolak dalam keadaan yang keras. Jangan duk kasar sangat, jangan duk pongah sangat, bahasa orang Kedah lah. Jangan duk pongah sangat. Sebab yang pertama sekali, lama kelamaan sifat kasar, sifat pongah tersebut dia akan mengekai dalam diri. Lama kelamaan dia akan menjadi habit, dia akan jadi satu tabiat yang cukup payah nak buang. Kiranya pintu rumah kita sendiri pun dia tak boleh nak hormat, dia tak boleh nak jaga, dia tak boleh nak
orang kata apa, jaga dari segi adab ni. Bahkan kalau pintu-pintu yang lain, pintu tandas sofa tu juga, pintu bilik air, pintu kereta, pintu pejabat, pintu almari dan sebagainya, segala pintu ni sebenarnya sifat dia sama. Sebenarnya adab kita, waktu mana nak buka, waktu mana nak tutup, Islam dah ajak dalam kitab Min Adabil Islam, buka dengan pelan, tutup pun dengan perlahan. Sebab apa nak kena pelan, sahabat-sahabat, ikhwah-ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Islam nak didik kita. Bermula daripada sekecil-kecil ni, nak masuk rumah, tolak dengan keadaan perlahan. Supaya mana? Lama-kelamaan hati kita akan mudah. Dengan yang sekecil-kecil ni pun kita boleh jaga. Bahkan sebesar-besar, insya-Allah pasti akan terjaga adab-adab yang lain. Kemudian juga, Islam dia ajak cara buka dan juga tutup pintu pelan ni sebab tak mau nak ganggu orang dalam rumah. Tak mau nak ganggu orang dalam rumah. Walaupun kita sebagai tuan rumah. Walaupun kita sebagai tuan rumah, kita kena ada perasaan tak mau nak mengganggu orang lain. Jadi waktu mana nak buka pintu tu, kita tolaklah pelan-pelan. Jadi Islam adalah ajak, ada adab dia. Dengan bagi salam. Jadi tak mau nak ajak sebab dengan kadang-kadang ada yang sengah ni, baru-baru ni, kawan tu dia tak puas hati, last-last dia terajang pintu. Dia terajang pintu, bagi dia rasa puas hati. Bagi dia rasa puas hati, tapi bagi orang yang berada dalam rumah, dia terkesan. Mungkin ada anak-anak duduk tengah tidur, mungkin ada mak, mungkin ada tok dia duduk tengah tidur, tiba-tiba waktu tu dah terganggu dengan sebab kerahnya kita, kerahnya akhlak kita, kerahnya sifat kita nak buat kasar tak ikut tempat ni. Jadi waktu tu kita dah mula mengganggu sahabat-sahabat kita, orang dalam rumah, kawan-kawan kita, tak kira di mana pun. Jadi tolonglah jaga bermula daripada adab. Nombor 1, adab simple saja. Adab simple saja, buka pintu, tutup pintu dalam keadaan perlahan. Sebab yang inilah mencerminkan peribadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kadang-kadang orang rasa macam sekecil-kecil ni kalau kita nak kena jaga. Benda ni simple je. Benda ni simple saja. Tapi rupa-rupanya dia membentuk tabiat kita. Anak-anak kita, kemudian yang jiran-jiran kita, mereka boleh nampak, lah kasar sangat ni. Nah, dengan kita duk tolak ikut dan pintu, tutup ikut dan pintu, jiran-jiran pun akan nampak hak tu ke yang akhlak kita, walaupun kita pangkat tinggi, walaupun kita bos, walaupun kita CEO di mana-mana pun, walaupun kita guru dan sebagainya, tapi waktu mana sampai di rumah, orang akan nampak cerminan sebenar wajah kita. Siapa sebenarnya kita? Rupa-rupanya dia dengan orang luar dia boleh hormat. Rupa-rupanya dia dengan hak yang kawan-kawan dia boleh jaga adab. Tapi waktu mana sampai di rumah, adab ataupun akhlak yang dipamerkan di luar tak mencerminkan dalam rumah. Sebenarnya dalam ni lah bermula daripada rumah kita. Ibarat istana kita. Kita ibarat raja dalam satu rumah ni. Jadi waktu itulah kita nak mengajak kepada anak-anak kita tentang adab yang cukup simple. Ada satu pepatah mengatakan jangan pandang ringan benda-benda yang kecil. Jangan pandang ringan benda-benda yang kecil ni. Sesungguhnya gunung itu walaupun hari ni kita rasa macam debu-debu ni, batu-batu kecil ni kita rasa macam tak ada nilai. Sebenarnya ada. Sebenarnya yang kecil-kecil ni lah sesungguhnya gunung itu terhasil daripada debu-debu dan juga batu-batu halus. Apa poin yang kita nak ambil hari ni? Jangan kita anggap satu benda yang Nabi SAW ajak, yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dalam adab yang pertama ni, jangan kita rasa satu benda yang remeh, satu benda yang orang kata apa, macam tak nampak manfaat dia. Tapi sebenarnya yang inilah yang nak membentuk hati kita. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adab yang kedua, memberi salam.
Adab yang kedua memberi salam. Apabila kamu memasuki rumah kamu ataupun keluar daripada rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada ahli keluarga kamu yang berada di dalamnya, lelaki ataupun perempuan. Jadi Islam sebenarnya dengan bacaan salam, dengan lafaz salam ni, dia bukan satu kata-kata sapaan saja. Dia bukan satu kata-kata yang sekadar kita jumpa orang. Sebenarnya salam ni merupakan satu doa. Satu doa yang diterbitkan daripada mulut kita, orang dengar. Jadi kita ni tolong minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Assalamualaikum. Maksud dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi keselamatan pada orang yang dengar salam tu. Cara dia minta Allah Taala tolong fallahu khairun hafizah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah sebaik-baik pelihara ataupun penjaga bagi seseorang tu. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya amalan salam ni bukan setakat kita manusia sahaja. Dia amalan-amalan yang dah ditunjukkan oleh para malaikat. Malaikat pun kalau kata jumpa orang, malaikat akan bagi salam. Contoh dia macam mana? Contoh dia waktu mana ketika malaikat menyerupai manusia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni nak khabarkan satu berita kepada Nabi Ibrahim. Dalam satu surah Allah Subhanahu Wa Taala sebut hal ataka hadithi dhaifi Ibrahim al-mukramin. Adakah telah sampai kepada kamu cerita tentang tetamu-tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mana mereka masuk, ketika mana mereka sampai, faqalu salama. Tetamu-tetamu Nabi Ibrahim ini sampai-sampai dia bagi salam dulu. Faqalu salama. Qala salamun. Lepas tu Nabi Ibrahim pun jawab salam balik. Qaumun munkarun. Sedangkan dia tak kenal pun siapa yang mai bertandang dekat rumah dia. Jadi kesimpulan yang kita nak ambil, sebenarnya salam bukan sekadar satu amalan sunnah di antara manusia dengan manusia, tetapi amalan sunnah, tradisi para malaikat pun mengamalkan benda yang sama juga apabila berjumpa. Jadi ini antara benda yang patut kita bagi isyarat ringkas kepada sahabat-sahabat kita. Waktu mana kita jumpa, mulakanlah dengan tahiyyatul Islam. Lafaz penghargaan kepada orang-orang lain melalui salam. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain pada itu juga apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, jangan kamu menukar ucapan orang Islam ini dengan ucapan-ucapan lain seperti selamat pagi, hai dan seumpamanya. Sebenarnya di sini nak ucap selamat pagi tu boleh, hai pun boleh, tapi kita mulakan dengan satu kalimah yang aula, yang diajak oleh Allah, yang diajak oleh malaikat, yang diajak oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan salam. Kita bagi salam dulu jumpa orang. Assalamualaikum. Selepas daripada tu kita baru tanya apa khabar. Baru kita tanya macam mana yang keadaan kesihatan dan sebagainya. Jadi kita pandai dah, kita dah boleh dah sapa orang. Kita jumpa orang, kita dah pandai tegur dah. Tapi sebelum kita tegur tu, kita mulakan dengan tahiyyatul Islam, dengan satu kalimah yang diajak oleh Nabi dengan lafaz Assalamualaikum. Kerana kecenderungan kamu kepada lainnya, dengan kita duk sebut selamat pagi, WhatsApp bro dah, apa semua ni, hai dan sebagainya, akan menyumbang kepada penghapusan adab salam ni. Jadi kita bimbang, orang duk jumpa, hello, selamat pagi, WhatsApp bro, kita duk tanya ni. Kadang-kadang kita jumpa, kita tepuk belakang dia. Tapi sebelum tu, kita mulakanlah dengan salam. Kita takut adab ni makin lama makin hilang kalimah tahiyyatul Islam. Sedangkan salam itu adalah syiar Islam. Salam itu adalah syiar Islam dan tanda bagi orang-orang Islam seperti yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah mengajarkan kepada khadam dia. Khadam dia maksud dia dia hamba lain. Hamba lain. Kalau kata khadam lain.
Kalau kata hamba, yang itulah hamba, boleh dijual beli. Tapi kalau kata khadam, khadam ni maksud dia pembantulah. Pembantu dia, iaitu pembantu Nabi SAW. Siapa yang tak kenal? Ni boleh kata semua kenal lah. Itulah Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, Ya bunayya, wahai anakku. Ni Nabi SAW dia anggap ni Anas bin Malik yang berkhidmat pada dia. Nabi panggil Ya bunayya, gelaran yang cukup-cukup manis. Wahai anak andaku. Walaupun bukan anak, tapi Nabi sapa dia dengan penuh rasa kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku. Idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu nak masuk berjumpa dengan ahli keluarga kamu dalam satu-satu rumah, fasallim, maka berilah salam. Nabi ajak bagi salam dulu. Jangan jadi macam pencuri masuk tak bagi salam. Tak, sebab kita nak bagi salam, nak doakan kesejahteraan. Allah Ta'ala tolong pelihara mereka ni. Nak masuk dalam rumah pun, fasallim, bagi salam. Yakunu barakatan. Sebab apa? Dengan bagi salam tadi, yakunu barakatan, pasti akan mendapat keberkatan alaika, ke atas kamu, wa ala ahlika, dan ke atas keluarga kamu. Nah, kita dapat pada hari ni, pada pagi ni, nak masuk rumah, bagi salam. Sebab apa? Sebab di sana adanya keberkatan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud berkat? Apa maksud berkat? Ada yang sebutkan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ada yang dikatakan madah, benda-benda yang terpuji. Ada yang sebutkan, paling mudah kita faham, berkat ni apa dia? Berkat ni maksud dia Allah jaga. Allah jaga. Kalau hari ni kita ada ilmu yang berkat, maksud dia ilmu yang Allah jaga dia. Dia tak gunakan ilmu tu pada sebarang benda yang tak sepatutnya digunakan. Kalaulah ada harta yang berkat, maksud dia harta yang Allah jaga. Allah jaga. Duit tak jatuh, duit tak hilang. Asal nak beli benda-benda hak merapu tiba-tiba, Allah jaga. Allah tak gerakkan hati dia untuk beli. Padahal kawan-kawan dah tukar telefon pertama, telefon kedua, telefon ketiga, telefon macam-macam tukar. Tapi Allah jaga dia. Allah Ta'ala bagi keberkatan pada dia. Allah jaga untuk dia gunakan pada jalan yang baik. Kalau kata dia ada apa lagi? Kalau kata dia ada harta dan sebagainya, Allah Ta'ala jaga untuk dia buat benda-benda kebaikan lah. Jadi kalau kata ada rumah, Allah Ta'ala jaga rumah tu. Kalau kata ada keluarga yang berkat, Allah Ta'ala jaga keluarga tu daripada sebarang bahaya dan sebagainya. Jadi hak ni antara manfaat yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Kesimpulan daripada apa yang kita ambil, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala, dia fokuskan bermula adab adalah kena nombor satu sekali, mula dalam rumah dulu. Benda yang simple. Cara nak buka pintu macam mana? Cara buka pintu, jangan buka pintu dalam keadaan kuat sangat. Jangan tutup dalam keadaan kuat sangat. Sederhana saja. Dan yang kedua, waktu mana kita nak masuk dalam rumah, bagi salam dulu. Bagi salam dulu. Ini antara isyarat-isyarat yang mudah untuk kita perkemahkan, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Okey, saya ucapkan terima kasih pada ahli jawatankuasa Tarbiyah Ikram Kubang Pasu dan semua yang terlibat pada hari ini, Dr. Ruzino dan Cik Azman dan semua yang tolong share. Mungkin sekadar ini daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan dari saya.